Saya seorang budak baru. Orang panggil apa bukan dia lapangan yang cokia. Cokia ni bukanlah yang lekeh. Ini adalah... Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Kita bertemu kembali dalam episod terbaru untuk berani jawab minggu ini. Okey, minggu ini kita ada seorang tetamu yang sangat agresif, masih muda remaja, untuk bersama-sama kita menjawab soalan-soalan panas daripada kita di Berani Jawab untuk minggu ini. Kita bersama dengan saudara Muaz Abdullah yang merupakan Ketua Pemuda Amanah Padang Terap dan juga calon termuda untuk Parlimen Padang Terap P007 berusia 25 tahun. Assalamualaikum Muaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat Muaz, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudah bersama dengan kita. Bersedia untuk soalan-soalan daripada kami? InsyaAllah seadanya. Okey, baik Muaz. Apa sebenarnya yang membuatkan Muaz ini boleh terjebak dalam dunia politik kepartian ini dalam usia semuda ini, dan sejauh mana Fuad menjangkakan bahawa seriusnya penglibatan Muaz sehingga tercalon untuk Parlimen Padang Terap bagi PRU15? Silakan. Bismillah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak Berani Jawab sudi jemput saya pada edisi kali ini. Pertamanya, bagaimana saya boleh terjebak dengan dunia politik ini. Perjalanan ni bukan perjalanan yang mudah sebenarnya, dia jauh, dan saya kira seingat saya pada seusia darjah 6 saya didedahkan dengan dunia politik ini, yang mana pada ketika itu saya diberi pendedahan berkaitan dengan pilihan raya umum dan sebagainya. Dan sudah pasti saya tidak menjangkakan sampai ke tahap ini, sebabnya saya merasakan yang saya ini masih muda, tetapi gitulah takdir dan laluannya. Sebab langkah berani yang saya ambil ini untuk terlibat secara serius dalam parti politik ini bermula kalau yang sebelum tu waktu darjah 6, Form 1 dan berikutnya itu saya memang bergerak, orang kata tidak begitu serius, tapi saya mendedahkan diri dalam jalan inilah. Tapi yang seriusnya pada usia 17 tahun apabila saya involve dalam program-program parti, dan seingat saya waktu itu saya ada seorang kawan perempuan. Waktu itu Amanah ataupun Harapan Baru lah, baru ditubuhkan Gerakan Harapan Baru, dan saya ditawarkan surat ataupun sijil untuk menjadi ahli satu parti itu. Dan waktu tu saya macam tertanya-tanya, patut aku masuk ni? Macam, aku ni muda lagi, aku ni masih tak tahu apa-apa lagi. So apabila saya terima sijil tu untuk menganggotai parti, so saya macam tertanya-tanya, patut tak ni? So saya dapatkan pandangan daripada cikgu dan sebagainya, dan cakap buat pertimbangan yang sebaiknya. So saya pun ambil masa, dan pada satu tahap tu saya ambil keputusan untuk saya terlibat secara serius lah dalam parti politik. Dan sehingga kini saya sebagai Ketua Pemuda Amanah Padang Terap. Dan seperti soalan tadi, pernah tak saya tersangka untuk dicalonkan dalam pilihan raya pada kali ini di peringkat parlimen. Itulah, saya pun masih lagi tertanya-tanya sampai saat ini, adakah patut, adakah ini laluan yang sebetulnya. Tapi apa-apa pun, perkara ini telah pun berlalu, maksudnya dalam on the track. So saya akan berjalan terus, tak nak lagi berdolak dalih dan sebagainya. Kita akan pastikan apa yang kita dah rancang, apa yang kita dah lakarkan itu betul-betul menjadi, dan sudah pasti kita punya hajat ataupun hasrat itu adalah untuk mencapai kemenangan dalam PRU15. Baik, bercakap tentang kemenangan dalam PRU15, Muaz, banyak cabarannya untuk Muaz. Muaz dianggap adalah calon yang heavyweight apabila menentang calon-calon yang sudah mempunyai nama yang besar. Malah ada di antara mereka yang pernah menjadi menteri dan sebagainya. Tetapi kalau diikut dari sudut yang berbeza pula, yang positifnya adalah memandangkan Muaz merupakan seorang anak muda, dan sekarang ini merupakan satu kelebihan apabila undi 18 bermula, dan InsyaAllah ramai anak-anak muda yang akan menyokong calon-calon muda. Pandangan daripada Muaz sendiri?
Baik, soalan yang baik pada saya. Memang tak nafikan lawan saya dua pihak yang sudah pun diketahui, iaitu daripada Barisan Nasional. Sudah pastilah incumbent punya kerusi iaitu Datuk Seri Mahabangsa Datuk Mahathir Khalid lah. Merupakan mantan Menteri Pendidikan dan sekarang ini menjawat jawatan sebagai Menteri KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Yang seorang lagi daripada Perikatan Nasional, Ustaz Muhammad Amin daripada Ketua Pemuda Amanah, Ketua Pemuda PAS negeri kita. Dan mereka ini adalah figur-figur yang hebat. Saya tak dapat nafikan benda ni. Dan rata-rata apabila saya buat survey, turun ke lapangan, saya bertemu dengan pengundi-pengundi dan sebagainya, mereka memang tak dapat nak tutup yang bahawasanya kebenarannya adalah Muaz menghadapi orang-orang hebat. Itu tak dinafikan. Jadi apa-apa pun nasihat mereka adalah berlawanlah dengan sebaik yang mungkin. Dan saya kira cabaran ini banyak bila berhadapi dengan tokoh-tokoh yang besar ini. Antaranya dari sudut kewangan itu sudah pasti, dari sudut pengaruh semestinya sebab mereka telah pun bertapak lama. Pasti anak tempatan di sini, lahir di Hospital Kuala Nerang, Kedah, menetap di Kampung Kubang Juluk, dan saya membesar di sini sampai umur belasan dan saya pun melanjut pelajaran di luar. Itu saya kira adalah satu kelebihan dan kekurangan daripada saya. Kelebihannya saya anak tempatan. Itu yang perlu saya highlightkan. Kelebihannya adalah saya anak tempatan dan saya membesar di sini. Saya tahu apa isu yang berlaku di sini. Isu masyarakat di sini, isu sosioekonomi di sini. So memang tak lari daripada saya sebab saya pun orang kampung, memang anak kampung, dan kita tahu itulah yang kita alami sejak daripada kecil lagi. Dan dari sudut cabaran yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan pengaruh, memang saya tak ada pengaruh. Saya orang baru, tetapi insya-Allah dengan sentuhan dan kempen yang kita jalankan sejak beberapa hari ini menjelang kebernamaan calon, saya kira feedback yang sangat baik daripada pengundi-pengundi. Tidak kira lapisan masyarakat, muda, tua dan sebagainya, mereka menghargai saya punya keterlibatan, cikgu-cikgu dan sebagainya. Mereka sangat meraihkan saya punya pelibatan dalam politik ini. Sama ada pihak UMNO, Barisan Nasional sendiri, pihak PAS ataupun mana-mana parti lawan, mereka sangat meraihkan saya masuk ke bidang ini. Dan yang keduanya cabaran dari sudut kewangan. Saya berlawan dengan orang-orang hebat. Menteri KPLB. Beliau ada segala protokol lah, saya pun tak berapa nak tahu sebab kita bukan berada di tempat tu. Saya seorang budak baru, so nak kata saya ni kaya dan sebagainya tak ada. Tapi insyaAllah dengan apa bekalan yang kita ada, kita akan usahakan dengan yang sebaiknya lah untuk menepani tokoh-tokoh besar ini. Kita percaya dengan gelombang yang hadir pada kali ini. Kita tengok pada PRU yang lepas, PRU 14, kita akui gelombang menolak Barisan Nasional itu sangat besar. Dan pada ketika itu, Pakatan Harapan khususnya Amanah, kita meletakkan calon muda juga, tapi bukanlah orang tempatan. Tapi sambutan sangat menarik. Saya tertarik dengan seorang pengundi di sini cakap, walaupun calon itu adalah calon luar, walaupun tidak ada keupayaan yang besar, tapi dia dapat menaikkan undi yang banyak, lebih kurang 7,000 lebih, adalah satu kelebihan untuk beliau lah. Dan saya kira ini adalah peluang yang terbaik untuk saya mendepani dan untuk saya mengambil pengalaman dengan sebaiknya. Lawan menteri bukanlah satu perkara yang mudah, tapi ini adalah saat ataupun ketika yang sangat-sangat orang kira terbaik lah untuk bertembung dalam PRU kali ini, insyaAllah. Baik, Muaz dikenali sebagai satu calon yang masih muda, malah disifatkan sebagai, yalah orang kata apa, masih mentah dalam dunia politik dan sebagainya. Malah ada juga persepsi kata-kata yang mengatakan bahawa Amanah telah pun membazirkan satu kerusi dengan mencalonkan anak muda seperti Muaz dan untuk kota parlimen. Komen Muaz untuk persepsi sebegini. Saya kira
pendekatan ataupun langkah yang diambil oleh Parti Amanah Negara khususnya dan Pakatan Harapan adalah langkah yang sangat bijak. Baik. Mereka serius dalam mengangkat suara anak muda. Mereka bukannya sekadar retorik cakap, kita akan memperjuangkan nasib orang muda, kita akan bagi sepenuhnya laluan kepada anak muda. Tetapi bila hampir ataupun bila menjelang PRU, tidak dibuktikan dengan sebaiknya. Dan saya kira ini adalah langkah terbaik daripada Pakatan Harapan, khususnya Amanah, di mana dalam usaha mengangkat suara anak muda lebih tinggi lagi. Kita memang akui ada kelemahan-kelemahan sebab saya calon muda, tak ada orang panggil keupayaan yang besar, tidak ada pengalaman yang banyak. Tetapi berbekalkan pengalaman-pengalaman, kita punya AJK kawasan, kita punya orang-orang sekeliling, rakan-rakan, ibu ayah dan sebagainya, adik-beradik dan masyarakat setempat. Kita akan jadikan mereka ini sebagai rakan kongsi dari sudut menyatakan idea dan sebagainya. Kita tengok permasalahan yang berlaku, kita tengok apa yang kelompongan yang ada, kita sama-sama gembeling tenaga untuk kita jadikan Padang Terap ini adalah satu daerah ataupun kawasan yang berdaya saing dengan kawasan-kawasan yang lain. Soal calon muda dan sebagainya, saya kira tidak ada perkara-perkara yang bukan satu masalah negatif. Besar pun. Bukan satu masalah yang besar. Malah ini adalah satu usaha yang baik daripada Pakatan Harapan, kerana mereka memang benar-benar mengangkat suara anak muda. Kalau tak angkat suara anak muda, mereka tak calonkan anak muda dalam PRU. PRU ini bukan satu lapangan yang orang panggil apa, bukan yang lapangan yang cokia. Cokia ni bukanlah yang lekeh. Ini adalah medan perang yang sangat luar biasa dan penuh dengan pressure dan sebagainya. Saya walaupun belum penamaan calon ni, tapi kita akui memang benda-benda ni memang berlaku. So apa-apa pun saya kira mencalonkan orang muda ini adalah satu langkah terbaik, dan saya memang puji dengan kepimpinan Pakatan Harapan khususnya Amanah dalam isu ini. Baik, bersediakah isu sampingan tu. Baik, adakah Muaz sudah pun bersedia untuk maaf kalau saya katakan, untuk diperlekehkan di Dewan Rakyat? Maklumlah Muaz orang muda, apabila Muaz bersuara di Dewan Rakyat, kalau kita lihat Syed Saddiq sebelum ini, dalam usia 27 tahun pun diperlekehkan, apatah lagi Muaz. Kalau Muaz ada rezeki untuk memenangi Parlimen kali ini, Muaz adalah antara yang paling muda memasuki Dewan Rakyat. Adakah Muaz bersedia untuk diperlekehkan oleh mereka yang dikatakan senior dalam politik, yang bertaraf ayah ataupun atuk kepada Muaz nanti? Okey, baik. Sebenarnya bila saya dapat soalan macam ni, saya pun termenung juga kan. Aku ni nanti kan kalau nak berbahas dalam parlimen ni, nak tengok muka-muka otai ni kan. Ada Tun Mahathir, adanya siapa lagi, orang besar. Otai-otai dan veteran politik lah dan sebagainya. Tapi saya rasa ini adalah memang dia cabaran. Tapi diperlekehkan ini bukanlah satu benda yang baru. Baik. Memang kita daripada kecil sampailah sekarang dan sampai bila-bila pun kehidupan kita ni tidak akan pernah dipandang baik sepenuhnya oleh orang. Kita mesti akan dikritik, kita mesti akan ditohmah, kita mesti akan dipandang enteng dan dipandang sebelah mata oleh pihak lawan ataupun pihak di sekeliling itu sendiri. Tapi saya kira ini adalah satu benda yang saya boleh jadikan iktibar untuk diri saya. Dan ini adalah satu perkara yang saya kira kita jadikan pengalaman. Bila dia orang tohmah tu, maksudnya saya kena ambil pendekatan, okey kita dengar, tapi bila benda yang dia bagi tu adalah satu benda yang tidak sepatutnya, kalau melibatkan peribadi, kalau melibatkan benda-benda yang tak sepatutnya melibatkan soal dasar polisi dan sebagainya, itu adalah satu keterlaluan pada saya. Tapi bila mereka mengkritik atas dasar pekerjaan ataupun tugas yang saya jalankan tidak baik dan sebagainya, itu saya akan terima dengan sebaiknya lah. Diperlekehkan ni bukanlah satu benda yang baru pada saya. Saya kena lebih kuat apabila berhadapan dengan dunia politik terutamanya, apatah lagi nak berada di dalam Parlimen Malaysia. Bukan satu tempat yang biasa-biasa, tapi inilah tempat yang membuktikan bahawa perundangan, segala eksekutif
punya perancangan dalam negara ini dapat berjalan dengan baik. Kalaulah kita nak layan mulut-mulut semua ni, persepsi apa semua ni, sampai bila kita nak rasa ada semangat juang yang tinggi. Kalau kita rasa macam kita lemah disebabkan oleh orang punya bicara-bicara kosong ini, rugilah. So insyaAllah sebagai orang muda, saya kena bersungguh-sungguh untuk memastikan suara anak muda ini, terutamanya suara orang muda di Padang Terap, bergema di Dewan Rakyat, InsyaAllah. Betul, baik. bergema di Dewan Rakyat. Baik, Muaz bertanding di Parlimen Padang Terap, manakala bapa mertua Muaz pula dikatakan bertanding di Parlimen Marang Terengganu menentang Presiden PAS. Apabila ini berlaku, maka adalah suara-suara yang mengatakan bahawa ini politik anak beranak dan sebagainya. Apa yang Muaz ingin berkata-kata tentang situasi ini, Muaz? Respon saya cukup mudah. Ini bukanlah politik anak beranak, sebab saya kira ramai masyarakat di luar sana mengetahui yang mana penglibatan saya dalam politik ini bukanlah bermula daripada saya berkahwin dengan anak bapa mertua saya, tapi karier politik saya ini bermula sebelum itu lagi. Maksudnya di zaman sekolah lagi saya dah mula involved dalam politik, dan apabila sampai ke PRU kali ini, itu saya kira satu rezeki lah kot, satu rezeki dan satu langkah yang bijak yang diambil oleh Pakatan Harapan, khususnya Amanah, apabila meletakkan calon termuda di memang kawasan saya sendiri di Padang Terap dan Ustaz Azhar di Marang itu. Dan ini melihat kepada, mungkinlah saya beranggapan beranggapan yang kita mungkin ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu yang saya akui lah. Ustaz Azhar di Parlimen Marang sebab dia ada kelebihan dia dari sudut agama, pendidikan dan sebagainya lah. So dia ditempatkan di sana. So saya pula melihatkan kepada keupayaan yang ada pada saya ditempatkan di sini saya rasa based on kepercayaan dan pandangan-pandangan yang mereka merasakan, okey, mereka ini bukanlah yalah, betul lah orang akan cakap politik anak beranak dan sebagainya, tapi pada saya tidak adil lah untuk meletakkan satu word politik anak beranak itu untuk mengadili antara saya dengan Ustaz Azhar di situ. Yalah, lagipun baru sekadar calon, betul lagi. Boleh berlaku macam-macam lagi. Ya, betul. Dalam 2-3 hari ini boleh berlaku macam-macam. Apa harapan Muaz untuk Pakatan Harapan Amanah khususnya dalam PRU 15, dan apa pula harapan Muaz kepada penyokong-penyokong Muaz di Parlimen Padang Terap untuk PRU kali ini? Silakan. Okey, baik. Harapan saya pada kali ini adalah, pertamanya, saya nak bawa sangat satu pendekatan politik yang matang. Maksudnya dari sudut meraihkan perbezaan. Kita akui kita ada pelbagai pandangan dan macam-macam pilihan yang kita ada. Sebab itu kita hari-hari pun pakai baju tak sama. Ada orang ni pakai baju, nak pakai baju t-shirt, yang ni pun mungkin baju t-shirt juga tapi warna merah, yang ni warna hitam. So itu adalah pilihan masing-masing. Dan dalam politik ini juga saya berpandangan kita harus meraihkan perbezaan sesiapa sahaja, sebab manusia itu unik mengikut inilah psikologi counselling. Itu adalah satu benda yang unik. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan yang unik. Dia ada pilihan yang boleh dibuat, itu terpulang kepada dia. Tapi untuk khusus harapan yang nak saya bawakan buat masyarakat Padang Terap ini, paling memerlukan adalah dari sudut sosioekonomi. Mereka ini, kami ini di Padang Terap ini bukanlah orang kaya. Kami ini bermodalkan getah skrap. Fahamlah getah skrap kan? Orang panggil apa? Itulah getah skrap, menoreh, motong dan sebagainya. Ini adalah sumber pendapatan yang utama dekat Padang Terap ini. Di samping yang lain-lain lah macam padi dan sebagainya, ini adalah sumber yang pertama. Jadi saya nak usahakan, ini bukanlah satu janji yang saya nak tabur sebagai satu penyedap rasa dan sebagainya, tapi tak, ini adalah satu usaha, komitmen. Andai kata saya diberi mandat pada PRU kali ini mewakili masyarakat Padang Terap keseluruhannya, tak kira lah dia parti UMNO ke, dia parti PAS ke, dia parti apa sekalipun, ini adalah tugas sebagai seorang wakil rakyat. Saya ingin mengangkat keperluan-keperluan
yang diperlukan oleh masyarakat setempat, terutamanya dalam sudut sosioekonomi, iaitu isi perut dan sebagainya. InsyaAllah itu. Baik. Terima kasih Muaz untuk bersama kami dalam Berani Jawab untuk minggu ini. Dan kami di Next Step mendoakan semoga selamat maju jaya untuk Muaz untuk PADU kali ini, dan kami yakin suara anak muda akan didengari dan jadikanlah ia sebagai orang kata langkah pertama yang membawa suara anak muda ke Dewan Mulia, insya-Allah. Baik, itu saja untuk kali ini tuan-tuan dan puan-puan dalam Berani Jawab. Terima kasih, selamat maju jaya sekali lagi untuk Muaz Abdullah, Ketua Pemuda Amanah Padang Terap dan calon termuda untuk Parlimen Padang Terap P007. Assalamualaikum, salam sejahtera, kita jumpa lagi episod akan datang. Jumpa lagi.